Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saya punya nuskah tertinggal di rumah, tak teringat. Jadi ingat mana lah kita berhenti tu. Soal apa? Soal tu Kalau sibuk pelajar baru datang. Sibuk dah tahu. Masalah ke apa? 365 Baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad Idris Ibnu Abdul Rauf Al-Marbawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyaikhihi wa talamizatihi wa qurra'i bahril madhi wa sairi musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. 365. Masalah sujud atas belakang tangan dan tepi-tepi anggota 7. Apa hukumnya? Tepi-tepi anggota 7. Sujud ada 7 anggota kan? Ini dia bukan di anggota tu, di tepinya. Macam mana tu Dia sujud. Contoh, masa tangan begitu, dia buat gitu. Dia panggil harf. Sini. Sujud tangan gitu. Okey? Apa lagi? Muka. Muka patutnya dahi. Tak, dia bantai tepi ni pula. Dia menyengit kepala gitu, kena kat sini. Okey. Tangan. Ke lutut. Lutut tak tahu dia kepak kaki dia macam mana, Allah lah. Yang penting maknanya dia bukan lutut payah sikit lah tak nampak cara lutut tu. Melainkan dia ni kena rasuk dengan tu ke tak tahu kan. Kaki dia kepak macam tu, Allah lah. Kalau tak lepas lutut, buat macam mana? Dia kangkang. Jadi lutut kena juga. Sebab kangkang macam mana pun mesti kena lutut. Tak tahu, tak apalah. Kamu bayanglah bukanlah kerja saya nak membayang tu. Lepas tu kaki. Kaki pun dia apa? Kaki patutnya gitu. Dia main bagi sini. Contoh kan, di atas ni. Okey, boleh ke? Sah ke? Tak sah lah. Tidak sah sebenarnya sembahyang tidak sah kerana dia tidak kena kepada anggota yang sepatutnya. Kata Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu di dalam Al-Um, dan jika sujud seseorang atas belakang tapak tangannya. Belakang tapak tangan ni belakang. Ni depan. Ni batin, ni zah. Saya terjemah zahrun belakang Dia sujud tangan begitu, macam doa pula sujud gitu. Jadi sekiranya, kata Imam Syafi'i, dan jika sujud seseorang atas belakang tapak tangannya, nescaya tiada memadai akan dia. Tiada memadai tak sah sujud tadi. Kerana bahawasanya sujud itu atas batin tapak tangan. Sujud di atas ni telapak tangan, bukan di atas belakang tangan. Mereka tak sah sujud tadi. Dan jika menyentuhi akan bumi dengan setengah dua tangannya oleh jari-jari keduanya atau setengah daripada jari keduanya, atau sujud ia atas tapak tangan atau setengah daripadanya, atau sujud ia atas barang yang lain daripadanya, bertudung semuanya, nescaya memadai akan dia. Maknanya sujud ke atas tapak tangan tak mesti kena semua tapak tangan menyentuh bumi. Sama juga macam kita sujud, tak mesti semua dahi kita ni mesti menyentuh bumi. Sujud tekan sungguh-sungguh tu, nak bagi ni pun kena tak. Asal kena je. Walaupun yang afdalnya maknanya contoh macam telapak tangan kesemuanya sekali. Dia kalau katakan dia sujud gitu tangan dia. Katakan gini. Macam dia tunjuk, ternampak ke kawan Okey, katakan ni tangan dia sujud, dia buat tangan gitu. Gitu.
Okey, tak semua telapak tangan kena, tapi dia ada bahagian di telapak tangan, iaitu di batin-batin jari ni kena. Jadi kalau ikut yang disebut di sini, sembahyang tadi adalah sah. Dan jika sujud apa sih? Okey. Dan begitu juga tiada memadai sujud itu jika sujud ia atas tepi tangannya. Tepi sinilah. Tepi sini. Dan jika menyentuhi akan bumi dengan setengah dua tangannya. Dengan setengah dua tangannya. Maksudnya setengah sini bukan 1/2. Setengah sini maknanya ada bahagian di dua telapak tangannya itu menyentuh bumi. Dengan setengah dua tangannya oleh jari-jari keduanya atau setengah daripada jari keduanya. Oh, dia kena buka kitab Al-Um ni. Tak nampak saya apa yang dimasukkan oleh Imam Syekh Al-Marbawi. Bismillah. Ahlan wa sahlan. Sama, tengok mesej sama ya. Tengok mesej. Okey, ni matannya. Wa in sajada ala zahri kaffaihi lam yujzihi. Selesai. Kalau dia sujud di atas belakang kedua telapak tangan dia. Sujud begitu Sujud tangan begitu. Ni yang menyentuh ke tanah. Dia tak sujud itu, dia begitu. Macam yang kita bincang tadi, lam yujzihi. Perbuatan itu tidak menjadikan sembahyang ni sah. Lianna sujud ala butuniha, sebab sujud patutnya di atas telapak tangan. Wa kadzalika in sajada ala hurufiha. Begitu juga halnya main tak sah sembahyang tadi sekiranya disujud berdasarkan tepi-tepi tangan ni. Buat tangan macam tu ke, atau macam tu ke, sujud tangan gitu. Ikutlah Yang penting dia bukan sujud di atas dua telapak tangan dia. Maka orang yang sembahyang tangan begitu atau buat macam tu juga tidak sah ketika dia sujud. Wa in masal arda bi ba'd yadayhi asabi'ihima aw ba'dihima. Jelas. Subhanallah, memang bahasa Arab lebih jelas daripada bahasa-bahasa lain Alhamdulillah. Okey, Imam Syafi'i kata apa? Wa in masal arda, kalaulah orang yang sembahyang tadi dia telah menyentuh bumi, sentuh dengan apa? Bi ba'di yadayhi, dengan sebahagian tangan dia. Dengan sebahagian dua tangan dia. Lalu dihuraikan oleh Imam Syafi'i, asabi'ihima, iaitu semua jari-jari dua telangan dia. Ni jari kan? Jari. Bila dia sujud tu, jari dia semua menyentuh bumi, tapi mungkin dia punya raha dia tidak menyentuh bumi. Bila dia sujud mungkin dia buat tangan gitu ke? Jadi dia punya telapak tangan tu sendiri tidak menyentuh bumi. Tapi yang menyentuh bumi adalah semua batin jari-jari dia.
asabi'ihima au ba'dihima, atau sebahagian daripada jari-jari dua tangan dia. Maknanya kalau tadi dia sujud dalam keadaan semua jari-jari dia menyentuh bumi. Kali ini dia sujud tapi ada bahagian jari dia, ada bahagian jari dia ni menyentuh bumi dan ada bahagian jari tak menyentuh bumi. Dia lentikkan tangan macam tu, itu. Maka dia sujud, ujung-ujung ni kena. Tapi yang sini tak kena. Kalau keadaan mula-mula tadi, dia memang elokkan tangan dia, tapi yang ni tak kena. Ni apa, rahah ni. Rahah ni tak kena. Okey, jadi yang tu yang dimasukkan dalam ucapan Imam Syafi'i tadi, yang diterjemahkan dengan, dan jika menyentuhi akan bumi dengan setengah dua tangannya, oleh jari-jari keduanya, dengan setengah dua tangannya. Okey, dengan setengah dua tangannya, oleh jari-jari keduanya atau setengah daripada jari keduanya. Itu adalah huraian bagi maksud dengan setengah kedua tangannya. Maksudnya kalau seorang tu disujud dalam keadaan sebahagian tangannya, bahagian pada telapak tangan itu menyentuh bumi. Apa cara dia? Ya imma dengan semua jari-jari sahaja yang menyentuh bumi, manakala rahah tidak menyentuh bumi, atau dia menyentuh bumi hanya pada sebahagian jari. Ada bahagian jari tidak menyentuh bumi. Contoh macam katakan dia sembahyang, katakan di bumi, dia sujud begitu. Rahah tak kena, tetapi ini kena. Okey? Dia lentikkan tangan begitu, Dia lentikkan tangan begitu. Lentik macam ni ke? Bukan lentik macam tu, Dia panggil apa? Membongkokkan tangan. Boleh membongkokkan tangan begitu. Maka ada bahagian jari kena bumi, ada bahagian tak kena. Kita nak bincang ni sah tak sah sembahyang ni, Sama lagi. Au rahataihi. Maksud dia menyentuh bumi pada rahah dia. Dia lentik. Ni betul, betul ayat saya. Dia main apa? Dia main macam tarian begitu. Di tangan dia berlentik. Tangan saya tak lentik sangat, Dia lentikkan tangan. Akhirnya dia semayang begitu. Yang ni elok kena bumi. Rahah ni. Ni yang bulat dia. Kita panggil apa ni, Tak bertangan biasa orang sebut gini tak? Ke ni apa ni? Yang bulat ni. Tak ada, bahasa kita tak ada, Bahasa kita miskin, Kita tahu bulatan ini. Okey, dia semayang gitu, tapi yang ni je kena bumi. Yang ni semua melentik ke atas, tak kena, Au ba'dihima, atau sebahagian daripada rahah ni menyentuh bumi. Dia angkat jari-jari dia dan dia menyentuh bumi, tapi dia katakan dia begitu je. Macam tu je. Jadi yang ni kena, yang ni tak kena. Sah ke sembahyang dia atau tidak? Sambung lagi. Au sajada ala ma ada jabhatihi mutaghattiyan. Atau dia sujud ke atas apa yang selain daripada jabhah dia. Selain daripada apa namanya? Dia punya dahi ni, selain daripada dahi dia ni, anggota sujud yang lain semua berbalut. Maksudnya berpakaian. Yang ni je dia tak tutup. Tangan pakai sorong tangan, lutut memang dah kena tutuplah sebab aurat. Kaki pakai stokin. Dahi dahi bukalah. Okey, dia sujud dalam keadaan begitu. Sah ke sembahyang dia? Ni kesemua-semua cerita tadi ni. Tangan dia sujud, apa namanya, sebahagian tangan dia kena bumi. Apa maksud sebahagian tangan? Imam Syafi'i huraikan, iaitu sama ada seluruh jari-jarinya, hanya jari-jarinya saja menyentuh bumi, atau sebahagian jarinya saja menyentuh bumi, atau dia punya rahah ni saja menyentuh bumi, atau sebahagian rahah saja menyentuh bumi, atau habis itu huraian bagi menyentuh bumi yang mana sebahagian tangan saja menyentuh bumi. Itu huraian ni semua-semua. Okey, masalah keseterusnya pula. Kalau dia sujud pula dalam keadaan semua anggota sujud dia berbalut.
Tidak menyentuh bumi secara terus, tapi menyentuh bumi dengan ada lapik pada anggota tersebut. Kaki berstokin, tangan bersarung tangan, lutut memang kena tutup lah sebab aurat. Dahi, dahi dia buka. Dahi dia buka. Dia tak ada dari dahi dengan muka balut. Dah jadi macam kain kapan gitu kan, sembahyang macam tu. Dia tak, dia buat macam kain kapan juga, tapi dahi dia buka. Sah ke tidak sembahyang dia? Kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ajza'ahu. Ya subhanallah la ni'mati qiraatil kitab ajza'ahu. Maka sembahyang dia tadi adalah sah. Wa hakaza ajza'ahu wa hakaza hadza fil qadamaini war rukbatain. Ajza'ahu wa hakaza hadza ajza'ahu wa hakaza hadza fil qadamain war rukbatain. Ini saya tak faham. Oh ya. Begitu juga halnya pada qadam hadza fil qadamain war rukbatain. Kalau dia sujud pada sebahagian lutut pun sama cerita juga Dia sujud tapi dia disengitkan sikit. Hanya sikit je lutut dia yang kena. Bahagian lutut yang lain tak kena. Sembahyang juga adalah sah Jadi fahamlah kita apa yang dimasukkan dengan ucapan Imam Syafi'i tadi. Dan jika menyentuhi akan bumi dengan setengah dua tangannya. Oleh huraiannya apa dia? Oleh jari-jari keduanya, semua jari-jari menyentuh bumi. Atau setengah daripada jari keduanya yang hanya sebahagian daripada jari sahaja menyentuh bumi. Selain tu baki jari baki jari yang lain tidak menyentuh bumi. Atau sujud ia atas tapak tangan. Tapak tangan yang dimasukkan sini adalah rahah bulatan ni. Itu yang dimasukkan dalam kitab. Kalau sebut tapak tangan kita faham ini Tapi masukkan ni adalah rahah ni, bulatan tapak tangan Atau setengah daripadanya. Maksud dia hanya sebahagian rahah saja yang menyentuh bumi. Yang lain semua tak sentuh bumi. Atau sujud ia atas barang yang lain daripadanya bertudung semuanya. Maksudnya semua anggota sujud dia berpakaian, melainkan hanya pada jabhah, pada dahi dia. Nescaya memadai akan dia. Adapun dahi, mesti kena ada dahi, bahagian dahi yang tidak menyentuh, yang menyentuh bumi secara langsung. Bumi ni macam kapet ni jadi bumi lah bagi kita Tak semesti kena letak tanah pula. Tapi kalau dia tutup dahi terus, ni dia tepek dahi dia dengan serban ni, ataupun dia pakai pudah, sembahyang pakai pudah dengan dahi-dahi pudah yang tutup semua tu jadi macam mana? Tak sah sembahyang dia. Kenapa kalau anggota sujud yang lain, anggota apa, tak masalah, melainkan hanya dahi mesti, bahagian dahi mesti ada yang menyentuh bumi secara langsung. Kalau dia tutup sini, yang tengah-tengah dia biar. Ni, dia buat macam passion baru. Sini tutup, tengah-tengah biar. Sujud, sah sujud dia. Okey, alhamdulillah. Dan begitulah hukum ini pada dua tapak kaki dan dua lutut. Kalau sebahagian lutut saja menyentuh bumi, tak masalah. Sebahagian daripada tapak kaki, dia sujud tapi hanya ibu jari dia saja yang menyentuh bumi. Yang lain dia biarkan tercacak. Sah solat dia. Tak semestinya semua jari-jari dia kena lentik, walaupun itu yang afdal. Walaupun tak wajib, tapi yang afdalnya memang semua ibu jari dia, semua jari-jari kaki melentik. Itu dengan maksud dia punya batin, dia punya perut jari dia tu kesemuanya menyentuh bumi. Itu yang paling afdal. Tapi kalau tidak, sembahyang tetap sah kalau ada daripada batin jari-jari kaki menyentuh bumi. Maksudnya dia melentikkan sebahagian jari. Bila lentik tu kena lah tu. Walaupun ada macam katakan mungkin jari kelengkeng kaki dia tak kena sebab kecil sangat, tak masalah.
atau dia sembahyang, hanya ibu jari dia saja yang kena ke bumi, yang lain semuanya dibiarkan berehat, jari-jari yang lain berehat, maka sembahyang tak sah, tetap sah, walaupun tidak yang terbaik. Baik, kata Imam Syafi'i, kata Syafi'i radhiyallahu anhu, dan inilah mazhab yang muwafaqat dengan hadis. Hazal mazhab wa hadza mazhabun wa hadza mazhabun yuwafiqul hadis. Ini adalah mazhab yang bersepakat dengan hadis. Tapi mazhab lain tak ikut hadis ke? Tak juga. Sebab mujtahid tidak boleh bercanggah dengan hadis. Cuma kadang-kadang mereka tidak berpegang dengan hadis kerana ada dalil lain. Ada dalil lain yang bercanggah dengan hadis tersebut. Cuma kenapa Imam Syafi'i dianggap sebagai orang kata apa, nasirus sunnah? Kerana ijtihad Imam Syafi'i menggunakan hadis seluruhnya. Asal dia sahih, asal dia hasan, pakai terus. Dia mutawatir ke, dia ahad ke, tak kisah. Sebab tu dalam mazhab kita tak masalah hadis ahad takhsiskan umumnya ayat Al-Quran, tak ada masalah. Tapi mazhab Imam Hanifah tak boleh. Yang boleh mengkhususkan umumnya Al-Quran hanya hadis mutawatir di sisi beliau. Tapi mazhab kita tak. Asal hadis itu sahih ataupun hasan, memang dia akan berfungsi. Jadi mungkin dengan sebab itu mazhab kita digelar sebagai, Imam Syafi'i digelar sebagai nasirus sunnah. Kata Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dan ada lagi satu qaul ulama bahawasanya apabila sujud seseorang atas dahinya atau atas suatu daripadanya dengan ketiadaan lain daripadanya, nescaya memadai. Siapa faham? Dan ada lagi satu kaul ulama bahawasanya apabila sujud seseorang atas dahinya atau atas suatu daripadanya dengan dengan ketiadaan lain daripadanya, nescaya memadai. Maksudnya apa? Mula baca tak faham, kedua macam faham. Saya fahamnya dia hanya sujud dengan menjadikan dahi dia saja menyentuh bumi, manakala anggota yang lain semua tak menyentuh bumi. Dibiarkan terangkat gitu. Kepala je sujud. Tangan dia kelepiak gitu. Contoh dia biarkan tangan gitu. Lutut dia angkat sikit, letih gitu. Kaki pun dia biar berehat. Cuma dahi saja kena. Sah ke? Baik, pendapat yang kuat dalam mazhab kita tak sah. Pendapat yang marjuh kata sah. Dan benda ni ada dinaskan dalam Minhajul Talibin. Kita baca Arab ni sebab nak tengok betul tak betul. Wal qawlu tsani annahu idza sajada ala jabhatihi aw ala syai'in minha ay syai'in ala syai'in min jabhatihi. Dia sujud hanya seluruh dahi dia saja menyentuh bumi. Baki yang lain tidak, atau dia hanya sujud pada sebahagian dahi saja. Duna ma siwaha ay duna ma siwa a'dha'il sujud ajza'ahu. Nescaya sembahyangnya sah. Li'annahu inama qasada bisujud qasdal wajhi. Sebab bila sebut sujud, kita akan faham apa? Muka dia akan menyentuh bumi. Tak syarat mesti tangan menyentuh bumi. Asal kepala dia menyentuh bumi saja, maka dianggap sebagai sujud. Li'annahu inama qasada bisujudi qasdal wajhi ta'abbudan lillahi ta'ala, wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Jadi kalau kita tengok dalam hadis pun Nabi berdoa, sesungguhnya telah sujud wajahku, sujud wajahku. Memang jabahah inilah yang paling utama dalam sujud kalau ikut pendapat ini. Cuma pendapat ini marjuh. Marjuh pun kuat dalil dia. Sebab dia dalam kategori Al-Azhar. Tak hafal lagi matan tu sebab tak sampai muqarrar lagi. Mana kitab dan
Ayo. Maaf, kita ada nafwa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Salah. Tidak. Oh sorry, dah patut dah hafal tapi tak murajaah Dah muqarrar dah tapi tak hafal. Tak ingat. Disebut di sini tidak sadis tidak fi sabi'. As-sujud wa aqalluhu mubasharatu ba'di jabhatihi musallahu. Wala yajibu wad'u yadayhi wa rukbatayhi wa qadamayhi fil azhar. Qultu al-azharu wujubuhu wallahu a'lam. Berdasarkan pendapat Imam Ar-Rafi'i, sembahyang tadi sah dan pendapat ni kuat di sisi Imam Ar-Rafi'i. Pendapat yang kedua tu pun kuat, cuma yang pertama paling kuat. Tapi bagi Imam Nawawi sebenarnya silap. Yang kamu rasa paling kuat tidak, dia sebenarnya kuat saja. Tapi yang paling kuat adalah wajib untuk dia menjadikan seluruh anggota sujud menyentuh bumi. Al-Azhar. Jadi Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi khilaf. Manakah pendapat Imam Asy-Syafi'i yang paling kuat? Kedua-duanya kuat. Kedua-duanya tengok ujahnya kuat dengan hadisnya sajada wajhi, tak apa sajada wajhi wa rukbatayhi wa qadamayya wa kaman. Tak disebut pada hadis itu. Yang disebut sajada wajhi menunjukkan wajah ni adalah anggota sujud. Jadi dengan terasa itu pendapat kedua mengatakan kalau dia sujud muka saja yang menyentuh bumi, anggota yang lain tidak menyentuh bumi, sembahyangnya sah. Tapi pendapat ini adalah pendapat muqabilul azhar di sisi al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Walaupun dia adalah pendapat al-Azhar di sisi Imam Ar-Rafi'i. Sebab kadang-kadang Imam Rafi'i bila memandang ada dua pendapat Imam Syafi'i, contoh bagi beliau yang ni lah yang kuat. Pendapat pertama ni lah yang kuat. Contoh macam kisah kita ni, pendapat yang mengatakan hanya menyentuh dahi sahaja yang wajib, yang lain tak wajib. Pendapat ini yang paling kuat. Bila Imam Nawawi lepas tu cek balik, bagi saya bercanggah pendapat dengan Imam Ar-Rafi'i. Bagi saya yang paling kuat wajib kesemuanya sekali dengan dalil. Okey. Jadi betul lah apa yang kita faham tadi Dan ada lagi satu kaul ulama, dan kaul ini juga dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Sebab itu sebut Al-Azhar. Bila sebut Al-Azhar, Imam Syafi'i ada dua pendapat atau lebih dalam masalah tersebut. Dan semua pendapat itu kuat dalilnya. Cuma siapa yang paling kuat? Yang dinamakan sebagai Al-Azhar itu. Al-Azhar Al-Azhar bukan Al-Azhar. Azhar kita tu, universiti kita. Ni Al-Azhar. Okey, apabila sujud seseorang atas dahinya, seluruh dahinya, atau atas suatu daripadanya, sebahagian daripada dahi saja, sebahagian lain dibiarkan tertutup dengan ketiadaan lain daripadanya, baki anggota sujud yang lain tidak menyentuh bumi, alhamdulillah, maka nescaya memadai berdasarkan pendapat ini. Cuma pendapat ini adalah muqabilul azhar di sisi al-Imam An-Nawawi. Kerana bahawasanya dia qasad dengan sujud itu ialah qasadkan muka kerana menyembah Allah Ta'ala. Muka itu yang dituntut untuk direndahkan dalam sujud. Sebagai satu ta'abbud, sebagai satu penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda ia, sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Artinya telah sujud mukaku bagi Tuhan yang menjadikan dia dan mencarikan sini maksud syaqqa ni mengoyakkan syaqqa koyak pun boleh memisahkan dan mencarikan pendengarannya. Dulu semua telinga kita ni kan macam satu macam bertepek semua. Jadi Allah Ta'ala pun bezakan. Di sana ada bahagian ditarik, bukanlah Tuhan tarik Allah menciptakan ada bahagian telinga, dibukanya mata untuk kita. Asal tu semuanya macam dinding kosong gitu je. Dan mencarikan pendengarannya dan pelihatannya,
maka bahawasanya menyuruh Nabi SAW dengan membuka muka, dan tiada disuruhnya dengan membuka lutut dan tapak kaki. Ini antara hujah lagi bagi pendapat Muqabilul Azhar yang mengatakan bahawa muka tak boleh tutup, tapi Nabi tak ada masalah pula kalau anggota lain boleh tutup, menunjukkan sebenarnya yang utamanya adalah dahi, ya. Okey. Okey, kita baca satu lagi masalah terakhir. Lepas tu kita berehatlah sebentar, ya. Sebentar juga tak? Terus balik rumah lah, maknanya, ya. Sebab di dunia ni kita berehat sebentar saja, ya. Kata Syekh Yusri, ar-rahatu fil qabr. Rehat di kubur nanti. Sementara di dunia berpenat lelah lah, ya. Sebab kita nak rehat panjang balik. Okey, masalah yang terakhir untuk malam ini. Walaupun kita berhenti awal, berhenti awal lah. Sebab masalah yang seterusnya boleh kita berhenti awal hari ini. 366, masalah sujud tersungkur, apa hukumnya? Maksud tersungkur ni dia bukan niat nak sujud pun. Contoh, Sami Allahu liman hamidah. Tiba-tiba kawan dia sakit hati dengan dia di belakang, terajang dia terus. Dia pun terus jatuh, muka pun sentuh ke bumi. Adakah itu sujud? Elok jatuh tu tertib, terus dalam keadaan sujud. Dia tak niat nak sujud, tapi dia memang nak sujud lah, tapi tak ada niat nak sujud tu, kawan dia terajang, dia terjatuh tu, tersungkur tu. Lalu elok pula muka dia terkena, tangan pun terkena, elok lah. Dia pun dalam dia pun terus betul-betul dalam keadaan terus macam sujud tu. Dia kata alang-alang. Jadi macam mana sah ke sembahyang dia? Tak sah, sebab dalam mazhab kita, orang yang nak sujud dia mesti niat dia memang nak sujud, bukan apa ni, bukan dia tersujud. Dia memang sujud. Sama juga dengan nak i'tidal. Dia mesti niat untuk i'tidal. Kalau dia tengah rokok, tiba-tiba tengah dia rokok tu, tiba keluar ular bertanah, mungkin tu kat dia, terkejut dia, bangun terus, ya. Lepas tu hilang pula ular tu. Ni dah i'tidal ni. Ter-i'tidal tak terima. Dia kena rokok balik dan i'tidal semula. Sama macam kisah kawan ni lah. Dia tengah i'tidal, tiba kena terajang, tersujud. Dia kena bangun i'tidal balik dan dia sujud sekali lagi, ya. Okey. Masalah sujud tersungkur, apa hukumnya? Kata Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu di dalam dan jikalau bahawasanya seorang laki-laki turun tunduk supaya ia sujud, asal-asal dia nak sujudlah, lalu tersungkur ia atas setengah daripada tubuhnya, kemudian membalik ia akan mukanya dan sujud langsung. Ini ceritanya pula. Dia kata rajang terus tertiarap tentu. Ataupun terus terlentang. Lepas tu dia pun dah terlentang tu dia pun betulkan posisi sujud. Adakah sah sujud dia? Kemudian membalik ia akan mukanya dan sujud langsung, maka kenalah dahinya ke bumi tempat sujud. Nescaya tiada terbilang dengan ini sujud. Sebab apa? Sebab dia bukan niat nak sujud. Walaupun dia memang akan sujud, memang dia tahu lepas tidak apa lagi sujud lah. Cuma perbuatan dia tersungkur tu bukan dengan niat sujud. Dia tak ada niat di situ sebab dia kena terajang macam tu. Atau contoh dia tengah semayang, tiba ada orang geram dia, buka parang, libas dia pun sujud terus. Tak lari pula tu kan. Sujud terus. Dia orang silat gayung, dia pandai nak pertahankan lepas tu kan. Jadi macam mana? Dia sami Allahu liman hamidah. Atau dia main silat
silat cekak silat cekak pergerakan ni ikut solat. Tahu banyak nampak? Tak try ke? Selagi tak tersentuh tak tersentuh bulu badanku, maka tidak akan aku bergerak. Tu kaedah konsep silat gayung. Terkejut ke dengar? Selagi tak sentuh bulu tak bergerak. Dah kena baru bergerak amboi. Dahsyat sangat tu kan. Tapi tak tahu mungkin betul dia punya konsep tu atau nak kata dia cepat sangat. Ala kulli hal, balik kepada cerita kita. Dia dalam keadaan sembahyang. Tiba-tiba orang tu nak terajang, dia pun sujud tu. Sujud bukan niat sujud, tapi untuk mengelakkan tadi. Jadi macam mana tak sah dia punya sembahyang tadi. Habis dia kena buat apa? Dia kena bangun semula. Mungkin dia buat tu tak sengaja sebab dia terdesak contoh kan. Jadi dia bangun semula i'tidal dan dia sujud sekali lagi. Okey. Nescaya tiada terbilang dengan ini sujud kerana bahawasanya tiada kembalinya itu kerana sujud. Sebab dia jatuh tu bukan dengan sebab nak sujud, tapi kerana mungkin dia pitam ke contoh, atau orang nak libas dengan parang contoh, atau orang terajang dia terjatuh terus. Maka ketika itu oleh kerana dia bergerak itu bukan dengan niat untuk sujud, maka sujud ni tidak diiktibar. Timbul satu masalah pula. Tadi dia tersungkur. Ini sengaja menyungkurkan diri dia. Sami Allah liman hamidah. Dia pun buat jatuh tu. Saja jatuh. Jatuh, terlentang. Lepas tu dia pun bergerak dan sujud. Dia ingat nak jatuh elok. Tiba-tiba masa nak jatuh silap teknik, terlentang terus contoh. Ataupun sengaja terlentang dulu. Lepas tu dia pun bergerak dan sujud. Sah ke sujud dia? Sah ke sujud tadi? Baik, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ni masalah dalam kitab ni sebab dia ambil terus daripada kitab Al-Um. Jadi masalah tu agak fresh dan jarang kita dengar. Jarang, ni pertama kali hidup saya dengar. Mungkin sebab saya kurang baca. Kalau baca kitab tinggi jumpa je sebenarnya. Tapi kita baca kitab kecil-kecil je, jadi tak terjumpa masalah-masalah begini. Tapi baca baru mazid, subhanallah, menambahkan cara kita berfikir dan cara kita mendahapi masalah-masalah fiqh dengan baik. Dan jikalau membalik ia akan tubuhnya dengan menghendaki sujud. Dia memang niat nak sujud dan dia memang jatuh tu pun dengan tujuan kata sekarang aku jatuhkan badan aku dulu, lepas tu aku akan ke sujud. Cuma ni style baru daripada sujud, dah ni jatuh terlentang dulu, lepas tu baru nak sujud. Dia memang niat begitu. Maka apa yang berlaku pada dia? Bila dia jatuh terlentang tu, dia pun bergerak ke sujud. Dahi dia elok, apa semua elok, kena tanah. Maka kena dahinya akan mumi. Nescaya memendai akan dia oleh itu. Oleh itu sujud. Disebut dalam mata Arabnya, walau anna rajulan hawa liyasjud. Satu orang lelaki, dia dah mula bergerak. Daripada i'tidal nak ke sujud tu, dia dah mula bergerak. Dia dah mula menundukkan badan dia dengan tujuan untuk sujud. Fasaqata ala ba'di jasadihi. Lalu dia telah jatuh ke atas sebahagian jasadnya. Summan qalaba ala wajhihi famasat jabhatuhu al-ard. Lam yu'tad bihadza sujud. Ini masalah yang telah kita bincang sebelum tadi. Dia niat nak sujud, dia berjatuh ke atas badan dia. Telah kita bincangkan tadi. Yang mana tak sah tadi kan. Taib. Walau in qalaba yuriduhu. Kalaulah dia itu jatuh dalam keadaan dia memang menjatuhkan badan dia dengan niat untuk sujud. Walau in qalaba. Qalaba ni berpusing Walau inqalaba yuridu inqalaba. Tengok jap. Saya tak jelas apa namanya yang terakhir ni.
Dan begitu juga jikalau turun ia mengenakan bumi akan mukanya tiada dikehendakinya sujud, maka dikenakannya dahinya di bumi supaya sujud namanya, nescaya tiada terbilang demikian itu akan sujud. Saya tersekat pada kalimat inqalaba. Inqalaba ni kalau ikutnya dia maksud dia berpusing. Kalau sebelum ni sumangqalaba ala wajhihi, dia jatuh tapi jatuh ke atas sebahagian anggota badan dia. Jatuh mengiring ke ikutlah. Kemudian dia niat bergerak berpindah untuk sujud, lalu dia pun memusingkan keadaan badan dia dan menjadikan dahinya sujud. Itu asal masalah sebelum ni. Cuma sekarang ni sebut inqalaba sajidan. Walau inqalaba yuriduhu famasat jabhatuhu al-arda ajza'ahu sujud. Kalau dia apa yang dimaksudkan Imam Syafi'i di sini yang kena berhenti awal. Setengah juga sudah kita. Allahu yurid wa nahnu nurid. Wallahu yaf'al ma yurid. Qalaba. Nampaknya saya tak lepas Saya tak dapat tangkap apa yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i di sini. Ia berkait dengan masalah yang ini atau inqalab di sini, maksud dia saqat. Nampaknya saya kena postpone ni. Kita postpone berhenti mengejut begitu. InsyaAllah pertemuan akan datang. Sebelum tu saya akan cuba tengok balik masalah ni dalam kitab lain. Moga-moga akan ada lebih jelas masalah ni dan kita dapat memahami dengan baik, insya-Allah. Mohon maaf saya tak lepas tak dapat tangkap apa yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i di sini. Okey, khairan insya-Allah. Ada rezeki kita akan menyambung pada perbahasan yang berbaki yang kita tak mampu untuk menyelesaikannya pada malam ini, insya-Allah. Okey, ada soalan? Ada soalan? Menyerap maksud dia? Tak, sebab di antara syarat sujud hendaklah punggung dia tu lebih tinggi daripada kepala. Disebut dalam Minhajul Talibin. Mestilah punggung dia tinggi, lepas tu dia kecil gitu. Kalau begitu tak namakan sujud. Kalau begitu juga tak namakan sujud. Sujud mendongak ke atas, dia tak namakan sujud. Dia mesti kepala dia paling rendah, manakala punggung dia lebih tinggi. Okey, ada soalan lain? Baik, semoga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah saya akan cuba bincang dengan Ustaz Nazrul dan juga sahabat-sahabat yang lain untuk tawakuf tidak kelas kita sebab PSA dah dekat kan, akhir bulan 4 ni. Kalau ikut pendapat sahabat-sahabat sini, nak tawakuf bila? Cakap je, tak apa. Saya okey je. Sebab kalau tawakuf ni, kita tawakuf terus berdasarkan apa yang sahabat nampak. Bila cara nak tawakuf? Untuk apa? Untuk standby peperiksaan. Kau tak nak tawakuf, betul? Tak nak tawakuf? Saya tak nak periksa. Saya mau okey je, tak periksa. Kawan-kawan ni periksa. Sial kawan-kawan Tawakuf. Ustaz Idham nampak macam mana? Famous sekarang ni dalam Facebook Ustaz Idham ni. Nampak tak macam mana? Pendapat akhir macam mana? Kerana kalau pendapat akhir cubalah kamu tanya kawan-kawan dalam pertemuan akan datang, anda tanya keputusan macam mana. Cuba tanya macam mana kita nak tahu. Anda ikut je. Sebab yang merasai ujian getir itu sahabat-sahabat. Ada buat anak dah tak ada getir dah Yang ada mentasihkan tesis dengan kesalahan yang tak salah. Yang tu yang tesis sekarang ni. Doktor kata salah, cek betul. Tak tahu nak cakap macam mana. Itu masalah kami lah tu. Okey, jadi
cuba tanya kawan-kawan, kita nak tahu kau bila. Kalau anda kata, sahabat kata, minggu ni lah Ustaz, dah tak ada lagi, sebab kita banyak tak settle lagi, nak ngapal lagi. So minggu ni kita akan bertemu semula insya-Allah pada selepas raya haji nanti insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi tika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما يذكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.